Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar kamu mengenai cara untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya, jadi apakah itu cara untuk menyelesaikan masalah? Mari kita ingat semula. Di sini saya tekankan bahawa ada 3 langkah. Langkah yang pertama ialah kita baca keseluruhan soalan. Kemudian yang kedua, kenal pasti kata-kata kunci. Yang bersatukah maklumat yang penting. Dan yang ketiga adalah membuat pengiraan. Okey, kenapa kita kena baca? Supaya kita tidak terlepas perkara-perkara yang penting, iaitu kata-kata kunci dalam soalan tersebut. Ya, kenapa kena baca? Sebab kemungkinan besar soalan tersebut kalau kita tak baca dengan keseluruhan, mungkin kita akan salah faham soalan tersebut. Dan seterusnya kita terus menggunakan operasi yang betul untuk membuat pengiraan berdasarkan permintaan soalan. Bayangkan kalau tak baca, memang tak faham lah kalau tak baca. Bak kata peribahasa Melayu ini, kalau tidak pecah karung, mana akan dapat sagunya. Faham tak maksudnya? Kalau soalan tu panjang kan, soalan penyelesaian masalah selalunya panjang. Jadi bila kamu just tengok sahaja, lepas tu just buat saja macam tu, kemungkinan besar kamu boleh tersilap pilih operasi dan cara pengiraannya adalah salah. Jadi, mari kita ke langkah yang pertama. Baca seluruh soalan. Soalan yang pertama kat sini, kilang J menghasilkan 1.5 juta bungkus makanan ringan. Dan kilang Y menghasilkan sifar 4 juta bungkus makanan ringan. Kira bilangan bungkusan yang dihasilkan oleh kedua-dua kilang. Okey, jadi dekat sini, bila kita baca seluruh soalan tersebut. Okey, baik. Sekarang bila kita dah baca seluruh soalan, kita kenal pasti nilai-nilai yang berada dalam soalan tersebut. Kita tengok kat sini. Dia ada 1.5 juta bungkus dan juga sifar 4 juta bungkus makanan ringan. Inilah antara perkara yang penting yang kita perlu ketengahkan. Iaitu 1.5 juta bungkus dan juga sifar 4 juta bungkus. Jadi apakah yang perlu kita lakukan dengan nilai yang kita ada ini? Mari kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jadi selepas kita dapat kenal pasti nilai-nilai yang penting, kita kenal pasti pula kata-kata kunci, iaitu macam mana kita nak buat soalan ni berdasarkan operasi apakah yang perlu kita gunakan. Jadi bila kita tengok dekat sini, kita ada tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi kita tengok semula slide yang sebelum ini. Kita tengok kat sini. Dia kata kat sini, kira bilangan bungkusan yang dihasilkan oleh kedua-dua kilang. Jadi kilang yang pertama 1.5 juta, kilang yang kedua sifar 4 juta. Jadi dia nak kedua-dua buah kilang. Jadi kita kena guna operasi apa? Operasi tambah. Ayuh kita ke slide yang seterusnya. Seterusnya, lepas kita dah tahu nilai yang penting, kita dah tahu operasi apa yang diperlukan, jadi kita membuat pengiraan. Sekali lagi. Dekat sini saya akan menggariskan perkara yang penting. Yang mula-mula adalah 1.5 juta, sifar 4 juta dan dihasilkan oleh kedua-dua kilang. Ini 1.5 juta dan sifar 4 juta adalah nilai yang penting, manakala dihasilkan oleh kedua-dua buah kilang adalah operasi yang kita perlukan, iaitu tambah, operasi tambah. Jadi sekiranya kita dah tahu nilai, kita tahu operasi, maka kita buatlah pengiraan.
Okey, saya buat kat sini. Sinilah nampak sikit. 1/5. Okey. Soalan ni minta dalam perpuluhan juta. Jadi sini 1.5 juta, 0.4 juta. Okey. Ini adalah nombor perpuluhan yang ini adalah nombor perpuluhan. Okey, jadi 1/5 tambah 0.4. Kita tambahkan 5 tambah 4 adalah 9. Titik perpuluhan berada di tempat yang sama, 1 di sini. Maka jawapannya ialah 1 juta bungkus. Okey. Faham? Mudah saja. Mari kita tengok slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Okey, ini adalah soalan yang berbeza dengan soalan yang pertama tadi. Soalan yang kedua, okey, baiklah. Kita tengok tadi. Kita kena buat semula daripada pertama lah. So, mula-mula sekali adalah kita membaca dulu soalan terlebih dahulu. Okey, mari kita baca. Jadual tersebut menunjukkan bilangan penduduk dalam dua buah negara. Berapakah beza bilangan penduduk negara J dan negara P dalam nombor bulat? Okay, sekarang kita tengok di sini. Dalam jadual ini, negara J 2.34 juta, manakala negara P 1.15 juta penduduk. Okey. Berapakah beza? Jadi, perkara yang penting di sini adalah bilangan penduduk dan dia punya operasi dia adalah beza kat sini. Okey, yang penting kat sini ialah bilangan penduduk. Okey, dan kemudian soalan ni minta dalam nombor bulat. Okey, jadi langkah yang pertama adalah kita tukarkan bilangan penduduk ini dari pecahan 23/4 juta kepada nombor bulat dan juga 1/1/5 juta ini kepada nombor bulat. Masih ingat tak caranya? Okey. 3/4 adalah 3/4 juta adalah 0.75 juta. Manakala 1/5 juta ialah 0.2 juta. Okey, macam mana saya boleh ingat ini? Okey, macam ni. Untuk 3/4 juta, kita anggap setiap seorang dapat 25 sen. Sekarang ada 3 orang. Jadi, seorang dapat 25 sen, dua orang dapat 50 sen, 3 orang dapat 75 sen. Okey, jadi 3/4 0.75 juta. Okey, manakala 1.5 juta ini pula, dia, okey, ada 5 orang, maafkan saya. Okey. Betul, 5 orang. 5 orang ni kita bagi setiap seorang semua sekali dapat RM1, kita kongsi 5 orang. So seorang dapat 20 sen. So seorang ni 0.2. Okey, sekarang ni kita dah tahu ni. Kita buat dahulu dia punya pengiraan, kemudian kita tukarkan daripada perpuluhan kepada nombor bulat pula. Okay, baiklah, mari kita teruskan. Jadi 3/4 juta adalah sama dengan 2.75 juta. 1/5 juta 1.2 juta. Okey, sekarang ni tadi kita tengok kat sini adalah beza. Okey, ni beza Jadi beza, kalau kita tengok slide yang sebelum ni, tengok semula.
Okey, beza ini berada pada operasi tolak. Jadi apakah operasi kita perlukan? Operasi tolak. So, 2.75 okey, pastikan titik perpuluhan ni pada garis yang sama. Okey. Jika tidak ada nombor dalam lepas titik perpuluhan ini, jadi kita letak saja sifar. Okey, macam biasalah. 5 tolak sifar, 5. 7 tolak 2, 5. 2 tolak 1, 1. Okey, jawapannya ialah 1.55 juta. Tapi, adakah kita sudah selesai? Tidak. Kerana soalan ini minta dalam nombor bulat. Jadi, kita aplikasikan perkara yang kita pernah belajar pada minggu lepas, iaitu menukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Macam mana caranya? Okey, kita darab 1 juta. $1.55 juta. Okey, kita darab, kita nak tukar kepada nombor bulat. Jadi 1.55 darab dengan 1 juta. Okey, ada 6 sifar. Dan kalau darab, kita gerakkan dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kat sini kalau tak nampak, tak apa. Kita buat kat bawah sama semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tempat yang kosong ni kita letak dengan sifar, 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 sifar. Maka jawapan dia adalah 1.550.000 penduduk. Okey, ayuh kita ke soalan yang seterusnya. Ada laman Petronas. Agak-agak pasal apa ni? Pasal minyak. Okey, baik ya. Pada tahun 2020, okey. Macam tadi juga, langkah pertama adalah kita baca keseluruhan soalan. Okey, so kita baca dahulu. Pada tahun 2020, syarikat Petronas telah menghasilkan 7.01 juta liter minyak RON 95. 2.1 juta liter minyak RON 97. Minyak diesel pula turut dihasilkan, tetapi kurang 1.2 juta liter dari RON 97. Soalan ni pula minta cari jumlah isi padu minyak bagi ketiga-tiga jenis minyak tersebut dalam perpuluhan juta. Macam mana tu? Dekat sini ada cakap kurang, tapi dekat sini pula disuruh cari jumlah. Macam mana tu? Okey. Jadi kita baca semula soalan. Okey. 7.01 liter RON 95. So kita garis kat sini. 2.1 juta liter RON 97. Tapi minyak diesel ada juga, tapi kurang 1.2 juta liter dari RON 97. Jadi kat sini kita dah tahu RON 95, kita dah tahu RON 97, tapi kita tidak tahu lagi minyak diesel ni ada berapa banyak. Jadi, tapi kat sini dah bagi clue macam mana nak cari nilai minyak diesel, iaitu kurang 1.2 juta liter dari RON 97. Jadi RON 97 ni tadi berapa? Okey. Sebab tak muat, saya akan ke WordPad. 2.1 juta.
Alright. Daripada soalan tadi, kita dapati bahawa nilai RON 97 ialah 2.1 juta liter. Okey, manakala diesel kita tahu, tapi dia bagi tahu kat situ kurang 1.2 juta, 1/2 juta liter dari RON 97. Okey. Kata kunci kat sini ialah kurang. Okey, ingat tak kita? Ingat lagi tak tadi? Kalau kurang maksudnya kita guna operasi tolak. Ya, habis nak tolak apa? Diesel tolak RON ke ataupun RON 97 ni tolak diesel? Kita tengok mana lagi banyak kat sini. Sini adalah 2.1 juta liter, manakala ini 1/2 juta. 2/1 adalah lebih besar daripada 1/2. Okey, tak percaya? Okey, tak apa. Kita tukar sekarang ni. Yang ni dalam bentuk perpuluhan. Manakala yang ni dalam bentuk pecahan. Jadi kita kena tukarkan pecahan kepada perpuluhan terlebih dahulu. So, 1/2 adalah, okey, ini macam ni Kalau 1/2, okey, anggap RM1, lepas tu kongsi 2 orang. So, seorang dapat 50 sen. Ya, jadi 1/2 adalah 0.5. Jadi, kalau 1/2 juta liter, so 0.5 juta. Okey, sekarang ni kurang. Jadi, kita tolak. Okey, nampak tak kat sini? Saya tulis kat bawah lah ni. Jadi, untuk kira minyak diesel, 2/1 tolak dengan 0.5. 1/5 tidak boleh. Jadi, kita pinjam sebelah. 2 jadi 1, 1 jadi 11. 11 tolak dengan 5 dapat 6. Maka jawapan bagi liter diesel adalah 0.6 liter. Jadi ini ialah minyak diesel. Okey, baik. Sekarang kita dah dapat minyak diesel. Adakah soalan itu selesai ataupun tidak? Kita tengok kembali slide tadi. Okey, slide ni kata cari jumlah isi padu minyak bagi ketiga-tiga jenis minyak tersebut. Jadi, maksudnya kita kena cari nilai RON 95, RON 97 dan juga diesel. Okey, sekarang kita dah tahu RON 95 dah tahu, RON 97 kita dah tahu dan minyak tadi pun kita dah tahu. Sekarang ni kita kena buat apa? Cari jumlah isi padu bagi ketiga-tiga jenis minyak. Jadi kita kena tambah ketiga-tiga jenis minyak tersebut. Jadi, okey. Saya kembali ke workpad tadi. Baiklah. Untuk RON 95 ialah 7.01 juta liter. Okey, kemudian untuk RON 95, RON 97 2.1 dan minyak diesel lah 0.6. Kita tambah. Okey. Secara peribadinya, saya tak suka tambah straight macam ni. Saya suka buat satu persatu. Okey. So, kita buat satu persatu lah. So, kita tambahkan dulu. 7.01 tambah dengan 2.1. So, 1 ni tak ada apa. So, kita tulis sifar kat sini. 1 tambah sifar. Sifar tambah 1. 1. 7 tambah 2. 9. Okey. 9/11 ni ialah jumlah RON 97 dan juga RON 95. Tidak termasuk minyak diesel. Sekarang ni, kita kena tambahkan dengan minyak diesel sekali. So, minyak diesel adalah 0.6. Kita tambahkan 1. Ini sifar ya. 1 tambah sifar 1. 1 tambah 6, 7.
9 tambah sifar 9. Maka jawapan yang kita perlukan ialah 9.71 juta liter minyak. Okey, ini jawapan dia. Alright, selesai saya punya pengajaran hari ini. Jadi latihan untuk kamu adalah untuk membuat 3 soalan yang akan saya berikan dalam Google Form yang pada link berikut. Saya akan share dalam grup WhatsApp. Okey, kemudian saya akan tunjukkan sekali di video ini. Di mana soalan yang pertama adalah soalan berikut. Okey, ada Maggi, ada apa ni? Okey, ni adalah makanan ringan. Okey. Seterusnya, okey, kita ada mengenai Piala Dunia dan juga UCL. Apa benda ni? Siapa yang tengok bola mesti tahu. Dan akhir sekali, soalan yang ketiga adalah mengenai beras Faiza Mogul Basmati.